Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, yakni Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf, iaitu bersama dengan kitab, iaitu pengajian Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada juz 1 kitab Siyarus Salikin, bab ke-9, adab-adab doa dan kelebihannya. Jadi kita berada pada adab-adab doa dan kelebihannya. Kita berada pada muka surat 507 untuk cetakan tahqiq ataupun yang telah disalin oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Dalam muka surat 507 ini kita masuk pada kelebihan mengucap istighfar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Kelebihan mengucap istighfar. Firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Jadi kata muallif, iaitu Allah SWT berfirman, artinya, dan mereka itu apabila berbuat akan kejahatan atau menganiaya akan diri mereka, maka mengingat mereka itu akan Allah Ta'ala, maka mengucap istighfar mereka itu, yakni memohon ampun mereka itu bagi segala dosa mereka itu, dan tiada yang mengampuni akan dosa melainkan Allah Ta'ala. Yani fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini surah Ali Imran. Jadi ini adalah ayat atau firman Allah SWT untuk menganjurkan dan perintah untuk kita banyak beristighfar, untuk kita sentiasa beristighfar. Hadiri wal hadir afizakumullah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Iaitu artinya, barang siapa berbuat amal kejahatan atau menganiai ia akan dirinya, kemudian maka memohonkan ampun akan Allah Ta'ala, nescaya mendapat ia akan Allah Ta'ala mengampuni lagi mengasihani akan dia. Surah An-Nisa ayat 10. Ini. Jadi summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Ini. Itu dalil untuk kita memperbanyakkan istighfar. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis, iaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim. Iaitu rawahul Hakim wal Iraqi, menurut takhrij al-Iraqi, riwayat Imam Hakim. Artinya adalah Nabi SAW membanyakkan ia mengata subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim. Artinya, maha suci engkau wahai Tuhanku, dan dengan pujian engkau wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku, kerana bahawasanya engkau yang terlebih menerima akan taubat hamba-Mu, lagi yang terlebih mengasihani akan hamba-Mu. Ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man akthara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Iaitu barang siapa membanyakkan mengucap istighfar, yakni barang siapa membanyakkan memohonkan taubat, nescaya menjadikan Allah Ta'ala baginya daripada tiap-tiap duka cita akan sukacita,
dan daripada tiap-tiap picit hati akan tempat keluar kepada keluasan, dan memberi Allah Ta'ala akan rezekinya daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kiranya. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, inni la astaghfirullah ya ta'ala wa atubu ilaihi fi yaumi 70 marratan, rawahul Bukhari. Menurut Takhrij Al-Iraqi, yang artinya bahawasanya aku mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan aku taubat kepadanya di dalam tiap-tiap hari 70 kali. Ini jadi Rasulullah SAW ini yang saya pernah sebut banyak kali, bahawa dalam satu riwayat Rasulullah SAW beristighfar pada satu hari 70 kali. Ada yang kata lebih dari itu, dengan berbagai hadis dan sumber yang berbeza-beza. Ta'ala kita tahu jelas sumber dia adalah berbagai dan bermacam. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat milla zabadil bahri aw adada ramlin alijin aw adada waraqish syajari aw adada ayyamid dunya, rawahu Tirmizi Al-Iraqi. Iaitu barang, artinya barang siapa berkata pada ketika datang ia kepada tempat tidurnya akan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, nescaya mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya, dan jika ada dosanya itu seumpama buih di laut sekalipun, atau sebilang-bilang pasir di padang, atau sebilang-bilang daun kayu, atau sebilang-bilang hari di dalam dunia. Jadi lebih kurang macam ni. Jadi ada warqish syajari dan ila akhirih. Jadi inti dia, kita disuruh untuk banyak beristighfar juga. Dan kata Huzaifah, iaitu radhiyallahu anhu, kuntu dharibal lisani ala ahli fakultu ya Rasulullah laqad khashitu an yudkhilani lisani fin nari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta minal istighfari fa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Ini hadis yang mengatakan 100, lebih daripada 70 sehari, tapi 100. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang bermaksud hadir wal hadir hafizakumullah, iaitu adalah aku tajam lidah, yakni jahat perkataan atas ahliku, maka kataku, ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut bahawa memasukkan akan daku oleh lidahku ke dalam api neraka. Maka sabda Nabi SAW, ke mana engkau daripada mengucap istighfar? Maka bahawasanya aku mengucap astaghfirullah di dalam sehari 100 kali. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kadang-kadang mungkin orang bercanggah, Ustaz, nak berapa kali? Rasul buat berapa kali? 70 setiap hari atau 100? Hadis ada kata 70, ada kata 100. Bukan kaedah yang betul, yang benar. Hadis yang 70 riwayat Imam Bukhari. Hadis yang yang kata 100 diriwayatkan Nasa'i dan Ibnu Majah. Kerana dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka 70 yang betul. Dan yang kata 100 itu salah. Boleh tak kita kata macam tu? Tak boleh. Ini kita kata khilaf. Kerana nisbi, kemungkinan saja Rasul bila kata setiap hari dia baca 70, minimum 70. Boleh juga maksud 70, dia waktu itu 70. Lalu hadis yang selanjutnya yang kata 100, lepas tu mungkin 100 bertambah sehari. Nampak ni? Ini nama dia jam'u wa taufiq. Jadi bukan apabila ada perbezaan terus kita tuduh, kita menangkan hanya dengan Bukhari itu yang betul, yang ni yang salah. Tidak seperti itu. Kerana apa? Pertama adalah usaha untuk jam'u wa taufiq, mengumpulkan, cuba mencantumkan supaya tidak terjadi kita cuba rukunkan bahasa tak tahulah bahasa Indonesia ke bahasa Melayu, merukunkan. Jadi kita cuba damaikan kedua-dua dalil tersebut dahulu. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sabda Nabi SAW bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfiri laha wa tubi ilaihi fa inna taubata minadz dzambin nadamu wal istighfaru, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Iaitu apa? In kunti, artinya jika ada engkau mengerjakan dosa, maka pinta ampun oleh kamu akan Allah Ta'ala dan taubat olehmu kepadanya.
maka bahawa taubat daripada dosa itu iaitu menyesal dan mengucap istighfar. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan adalah Nabi SAW mengata di dalam istighfarnya, Allahumma ghfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini sabda Nabi SAW. Wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahanku dan akan bebalku dan akan berlebih-lebih di dalam perbuatanku dan barang yang engkau ketahui dengan dia daripadaku. Ini maksud dia. Allahumma ghfir li jiddi wa hazli wa khati'ati wa khati'i wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Artinya, wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku dan akan kesalahanku yang sungguh-sungguh dan yang bergurau-gurau dan yang tersalah dan yang aku sengaja dan segala yang demikian itu daripadaku. Ini. Lalu dia kata lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang artinya wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan kesalahanku yang terdahulu dan kesalahan yang kemudian, dan kesalahan yang tersembunyi dan kesalahan yang nyata, dan kesalahan yang engkau ketahui dengan dia daripadaku. Engkaulah yang mengampuni dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian, dan engkaulah kuasa atas berbuat sesuatu. Jadi ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk memohon ampun, iaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min abadin yudhnibu dhanban fayuhsinu tahura summa yaqumu fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullaha illa ghufira lahu summa tala qawlahu ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi Al-Iraqi. Artinya, tiada daripada hamba Allah Ta'ala yang berbuat dosa maka membaikkan ia akan air sembahyang, kemudian maka ia berdiri, kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat, kemudian mengucap ia astaghfirullah, yakni kemudian maka ia meminta ampun akan Allah Ta'ala, melainkan mengampuni Allah Ta'ala baginya, kemudian membaca Nabi SAW akan firman Allah Ta'ala. Ini hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfirud dunuba illallah. Surah Al-Imran. Jadi idza fa'alu fahishatan ini yang tadi yang telah diterjemahkan dan dibaca pada awal tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi menurut Takhrij Al-Iraqi, yang bererti artinya tiada mengekali akan dosa oleh orang yang mengucap istighfar, dan jika kembali ia melakukan akan dosa itu di dalam sehari 70 kali sekalipun, iaitu ma asarra min man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Dia tiada mengekali, dia tidak akan menyebabkan dosa tersebut kekal orang yang mengucapkan istighfar, dan jika ia kembali melakukan dosa itu di dalam sehari 70 sekalipun. Tengok hadis tu. Hadis tu very banyak, 70 kali tuan-tuan. Dia ada fil yaumi, kalau dia buat dosa tu balik sebanyak 70 kali pun, mis istighfar tu tetap boleh menghapus dosa tersebut. Ini pentingnya istighfar. Tak bolehlah kita kata, kalau macam tu tak apalah, kita buat dosa boleh kita istighfar. Istighfar tetap dilakukan. Dan kita dianjurkan untuk menjauhi dosa, sebab kita takut siapa tahu banyak buat dosa, terlupa istighfar, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. So you do not play like that. Cuma kita sebut hadis-hadis ini hadis sebab dia hadis sahih, hadis hasan, dan diriwayatkan oleh imam-imam sunnah yang terkenal.
imam ahli sunnah yang terkenal, seperti Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Jadi ini adalah targhib untuk memastikan tidak terjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terjadi, iaitu untuk kita menambah dan banyakkan beristighfar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adnaba dhanban fa'alima anna Allah qad ittala alaihi ghafarallahu lahu wa in lam yastaghfir. Rawahu Tabrani. Hadis ni hadis yang dhaif menurut Al-Imam Al-Iraqi. Tapi ingat, hadis dhaif ini boleh digunakan untuk fadailul amal dan targhib wa tarhib. Dan ini saya rasa ini targhib wa tarhib masuk di dalam koridor tersebut. Yang bermaksud, barang siapa berdosa akan beberapa dosa, maka mengetahui ia akan bahawa Allah Ta'ala telah melihat atas dosanya itu, nescaya mengampuni ia bagi dosanya itu, dan jika ia tiada mengucap istighfar sekalipun. Jadi man aznaba dhanban fa'alima anna Allah qad tala'a alaihi ghafarallahu lahu wa in lam yastaghfir. Jadi kalau dia dia macam bertaubat dalam hati walaupun dia tak sebut istighfar, itu pun insya-Allah ghafarallahu lahu. Allah SWT mengampuni dia. Akan tapi yang ini of course ini adalah menganjurkan untuk istighfar. Sebab taubat ini dengan istighfar lebih ahab, lebih adaq dan lebih aqwa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibadi kullukum mudhnibun illa man afaituhu fastaghfiruni aghfir lakum wa man alima anni dhu qudratin ala ain aghfir lahu ghafartu lahu wala ubali. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Iaitu apa? Firman, artinya firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, hai hambaku sekalian, kamu itu berdosa melainkan orang yang aku maafkan akan dia, maka pinta ampun oleh kamu akan daku, nescaya aku ampuni bagi kamu. Dan barang siapa mengetahui ia bahawa aku mempunyai kudrat, bahawa kuasa aku mengampuni baginya, nescaya aku ampuni akan dosanya dan tiada aku hiraukan. Ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat kamadabbin namli. Rawahul Baihaqi fi Da'wat, menurut Takhrij Al-Iraqi. Yang bermaksud artinya, maha suci engkau ya Tuhanku Allah SWT. Aku aniayai akan diriku dan aku mengerjakan kejahatan. So dia dah buat dosa, menganiaya diri dia, dan dia telah membuat kejahatan. Maka ampuni olehmu. Dia minta ampuni olehmu bagiku, maka bahawasanya tiada yang mempunyai akan segala dosa melainkan engkau. Nescaya diampuni akan segala dosa, dan jika ada ia seperti tempat melata segala semut sekalipun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Fudhail rahimahullahu ta'ala, al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Ini al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Artinya istighfar dengan tiada meninggalkan akan dosa itu, iaitulah taubat orang yang dusta. Jadi istighfar dengan tiada meninggalkan akan dosa itu, iaitulah taubat orang yang dusta. Jadi istighfar tanpa iqla', yakni tanpa tiada meninggalkan akan dosa itu, iaitulah taubat orang yang dusta. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh ulama yang dahulu-dahulu bahawa yang terlebih afdal istighfar itu iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi dhanbi faqad zalamtu nafsi wa i'taraftu
bidhambi faghfir li dhunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dhunuba jami'aha illa anta. Artinya, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku yang tiada Tuhan hanya Engkau. Engkaulah yang menjadikan akan daku dan akulah hamba-Mu. Dan akulah yang menyempurnakan atas janji-Mu. Dan perjanjian-Mu barang yang sekuasaku. Aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan dan aku perbuat akan dia. Aku mengakui bagimu dengan nikmat-Mu atasku dan aku mengakui atas diriku dengan dosaku. Maka sesungguhnya aku telah menganiaya akan diriku dan aku mengakui dengan dosa. Maka ampun oleh-Mu bagiku akan dosaku yang telah aku dahulukan daripadanya dan yang aku kemudiankan kerana bahawasanya tiada yang mengampuni akan segala dosa sekaliannya itu hanya Engkau jua. Illa anta. Kata Sayyidina Abdullah Al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Barang siapa membaca akan doa ini serta ikhlas hatinya dan jikalau ada atasnya dosa seperti bilangan hujan atau seperti buih di laut sekalipun, nescaya diampuni dan dihapuskan oleh Allah Ta'ala daripadanya. Iaitu, Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu summa udtu fihi. Wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi wa lam ufi laka bihi. Wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhakal karima. Faqalatahu ghayruka wa astaghfiruka وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في الضياء النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية يا حليم. Kitab Ihya juz 1 313. Artinya, hadirin wal hadirat abidahumullah, yaitu wahai Tuhanku, bahawa aku memohon ampun daripadamu akan dosa yang aku taubat kepadamu daripadanya. Kemudian maka aku kembali di dalamnya dan aku memohon ampun akan dikau daripada tiap-tiap yang aku janjikan dan akan dikau dengan dia daripada diriku. Kemudian maka tiada aku sempurnakan bagimu dengan dia dan aku memohonkan ampun akan dikau daripada tiap-tiap amal yang aku kehendaki dengan dia akan wajahmu yang mulia. Lalu mencampur akan dia oleh yang lain daripadamu. Dan aku memohonkan akan dikau daripada tiap-tiap nikmat yang engkau beri nikmat dengan dia atasku. Maka aku pergunakan dengan dia atas berbuat maksiat akan dikau dan aku memohon akan dikau. Ampun wahai Tuhanku yang mengetahui akan segala yang gaib-gaib dan segala yang hadir daripada segala dosa yang aku datangkan akan dia di dalam terang hari dan di dalam gelap malam dan di dalam perhimpunan orang dan di dalam sunyi dan di dalam zahir, wahai Tuhan yang halim. Wallahu alam bisawab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan kepentingan dan pentingnya kita beristighfar pada setiap harinya. Sebab itu di dalam banyak tarekat tasawuf apabila berzikir, dia selalu memulai zikir dia itu dengan istighfar. Sebab ibarat dia macam ni, bila kita nak hias diri kita dengan, bahasa Inggeris dia good tidings, dengan tahalli bil fadail tadi, menghias diri dengan fadail, keutamaan tadi, kan, fadilah. So kita kena takhalli anir radha'il dulu. Kita kena bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang keji dulu. Perkara-perkara yang buruk dulu. Perkara-perkara yang tak baik dulu. Takhalli anir radha'il dalam bab ini salah satu dia adalah dengan beristighfar. Iaitu mohon ampun. Kita iktiraf. Kita ini hamba yang tidak luput daripada dosa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni memang banyak dosa. We have sinned. Kita ni banyak dosa. Hati ngata orang je satu dosa. Ini. Hati ngata orang tu pun satu dosa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia. Dan selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya. Sekarang
Syekh Abdul Samad Al-Falibani ingin menerangkan kepada kita cara-cara untuk berwirid. Means tertib-tertib wirid. So bagaimana wirid kepada wirid-wirid amalan yang kita amalkan ini, dia ada tertib dia, bukan pakai langgar je. Kan? Ya, sebab itu kita perlu kepada guru mursyid untuk mentalkinkan kita cara wirid. Hadirin wal hadirat azzakumullah. Bab ke-10 pada menyatakan wirid-wirid dan tertibnya. Ketahui olehmu, hai saudaraku, yang menjalani kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa melazimkan aurat wirid-wirid dan mengekalkan akan dia itu, iaitu jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada makrifat yang sungguh akan Allah Ta'ala. Dan tiada sampai kepada yang demikian itu melainkan dengan mematikan akan dia, iaitu menumpukan perhatiannya dengan kasih akan Allah Ta'ala dan makrifat dengan dia. Dan tiada hasil kasih dan makrifat itu melainkan dengan mengekali zikrul mahbub dan melazimkan atas menyebut akan dia. Jadi apa iaitu kita disuruh untuk sentiasa berzikir dan mengingat, mengekali zikrul mahbub, mengingat Allah SWT, zat yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala, dan melazimkan atas menyebut akan dia, sentiasa menyebut nama Allah SWT agar supaya lekat dalam diri kita. Dan tiada hasil makrifat itu melainkan dengan sentiasa memikirkan akan Allah Ta'ala. Kita tak akan dapat makrifat tersebut melainkan kita sentiasa memikirkan akan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Jadi segala sifat dan af'al kita kena sentiasa ingat. Dan tiada mudah mengekali zikir dan memikir akan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya itu melainkan dengan meninggalkan dunia dan segala syahwat dan lazatnya, sekira-kira tiada ia mengambil akan dunia itu melainkan sekadar hajatnya yang menyampaikan kepada ibadat akan Allah Ta'ala. Jadi apa? Zikir ini tidak mudah mengekali zikir dan memikir akan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya ini melainkan dengan meninggalkan dunia. So nak dapat jadi apa zikir, jadi dia ada mudah mengekali. Jadi kita tak boleh zikir ni takkan lekat, kita takkan istiqamah berzikir melainkan kita itu dalam zikir sentiasa ingat Allah, ingat sifat-sifat Allah, ingat af'al Allah. Dan dia tidak boleh dapat benda tersebut. Khusyuk tadi takkan boleh dapat kalau kita masih terbelenggu dengan dunia, kalau kita masih tidak boleh meninggalkan dunia, kita tidak boleh meninggalkan segala syahwat dunia, dan kita tak boleh meninggalkan kelazatan dunia. Tiada ia mengambil akan dunia itu melainkan sekadar hajatnya yang menyampaikan kepada ibadat akan Allah Ta'ala. Melainkan dunia yang kita ada ini hanya wasilah untuk ibadat kepada Allah. Bukan kerana menikmati senikmat-nikmatnya, bukan. Kita sekadar yang perlu. Ini hadirin wal hadirat, iaitu bahagian daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia adalah untuk mencapai derajat ini. Ini adalah perkara yang perlu untuk kita bekali dan perlu kita pegang sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa ilmu yang kita dapatkan, amalan kita itu diterima oleh Allah. Jadi ini sebenarnya ini dah disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam kitab Ummul Barahin. Itu kitab akidah, bukan kitab tasawuf. Kitab akidah bernama Ummul Barahin. Di dalam terakhir sekali, kalau orang tak mengaji dia tak tahu. Tapi dalam terakhir sekali, kat belakang sekali, dia ada sebut tentang pentingnya kita berzikir ini untuk ada yang namanya kita memfikirkan Allah SWT, sifatnya dan hafalnya. Iaitu la ilaha illallah, ada sifat istighna dan sifat iftikhar, sehingga dia menjadi satu dengan darah daging kita. Ini yang banyak orang tak berfikir tentang perkara tersebut, yang tidak melakukan perkara tersebut di dalam fikir tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi dan disebut lagi, dan segala yang demikian itu tiada sempurna melainkan dengan karam ia di dalam segala waktu pada siang hari dan malamnya, itu di dalam berbuat ibadat. Jadi kita tak dapat nak melawan dunia ni. Maksudnya nak jadi zuhud ni, kita takkan mungkin kalau kita tidak cuba siang malam untuk mengingat Allah SWT. Ibadat, cara dia beribadat. Dan di dalam zikir dan fikir.
Jadi sentiasa zikir dan fikir tentang Allah SWT. Maksud dia fikir tu bukan, kan ada la tafakkur, janganlah engkau berfikir akan zat Allah, fikirlah tentang makhluk Allah. Kan ada. Tapi makhluk Allah yang kita fikir. Maksud dia kita ada fikir untuk mengenal Allah SWT. Ini yang kita maksudkan dalam berzikir. Iaitu kita kena ingat Allah SWT maha wujud. Allah SWT wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah ila akhirih. Dan fikir. Tetapi adalah tabiat manusia itu jemu daripada perkara yang satu. Dari kerana inilah dibahagi-bahagikan segala auratnya yang tertentu daripada ibadat dan zikir dan fikir. Hadirin wal hadrat abidakumullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faman arada an yadkhulal jannata bighairi hisabin falyastaghriq awqatihi fi ta'atillah. Wa man arada an tatarajjaha kaffahu hasanatihi wa tafqula mawazinu khairatihi falyastaw'ib fi ta'ati akthar awqatihi. Yang bermaksud hadirin hadirat Abdullah, barang siapa berkehendak ia masuk syurga dengan tiada hisab, maka hendaklah ia mengaramkan segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah. Jadi seluruh waktunya dia buat untuk taat kepada Allah sahaja. Dan barang siapa berkehendak bahawa berat daun neraca kebajikannya dan berat segala neraca kebaikannya, maka hendaklah ia meratakan, melazimkan di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam segala kebanyakan waktunya itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia. Jadi kelebihan segala aurat firman Allah Ta'ala, jadi lalu ini adalah tentang kita disuruh untuk melazimi dari kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, antara supaya dengan melazimi wirid tersebut akan menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan, iaitu khudur ilahi tadi. Siang dan malam kita kena banyak berfikir. Sebab itu ulama mengamalkan fikir ni, dia amal, dia ijazahkan, dia ajar, dan kita kena ada zikir yang kita lazimi. Okey, kelebihan segala aurat. Firman Allah Ta'ala, inna laka fin nahari sabhan tawilan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya bahawasanya adalah bagimu di dalam siang hari itu sangat luas, lagi lapang, lagi lanjut, dan sebut olehmu akan nama Tuhanmu dan putuskan nak tumpukan olehmu kepadanya di dalam berbuat ibadat serta ikhlas akan putus yang tertentu dengan dia. Ini boleh dirujuk lagi dalam surah Al-Muzammil ayat 7-8. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Artinya, dan sebut olehmu akan nama Tuhanmu pada pagi-pagi dan petang-petang dan pada malam hari, maka sujud engkau baginya dan ucap olehmu akan tasbih semalam-malam yang lanjut. Surah Al-Insan. Ini disuruh untuk isma rabbika bukratan wa asila. Nama Tuhanmu. Nama Allah SWT. Allah tu nama Allah ke tidak? Ini. Allah tu nama Allah ke tidak? Nama Allah. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Tiba-tiba datang hari ini sebut atau zikir Allah, Allah, Allah. Itu berarti bukan berfikir dengan nama Allah, atau dikata tak ada makna. Ini tak boleh zikir ni. Bid'ah, Rasul tak buat. Ini dalil dia mana? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini. Iaitu dan sebut olehmu akan nama Tuhanmu. Bukratan wa asila, pada pagi-pagi dan petang-petang. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini. Lalu dan lagi firman Allah Ta'ala, wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi wa minal laili fasabbih wa adbaras sujudi. Dan ucap olehmu akan tasbih dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari dan daripada malam, maka ucap olehmu akan tasbih dan ucap pula olehmu akan tasbih di belakang sujud. Surah Qaf, ayat 39-40. Hadir wal hadra abidhatullah. Ini kelebihan aurat-aurat, iaitu zikir-zikir. Aurat tu dengan dal, bukan aurat, bukan dengan tak, ya. Bukan aurat dengan atau aurah dengan tak marbutah, bukan. Tapi aurat tu wirdun, dari perkataan wirid, jamak dia aurat. Okey.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujumi. Artinya, dan ucap olehmu akan tasbih dengan memuji Tuhanmu pada ketika engkau berdiri daripada belakang malam. Maka ucap olehmu akan tasbih dan ucap pula akan tasbih di belakang hilang cahaya segala bintang ketika terbit fajar. Ini boleh buka dalam surah Tur ayat 48 sampai 49. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Artinya bahawa membaca Al-Quran dan zikrullah dan segala ibadat yang jadi diperbuat di dalam malam itu, iaitu sangat memberi bekas bagi melembutkan hati dan terlebih muwafaqah sesuai hati dengan lidah, dan iaitu yang terlebih kuat dan yang terlebih benar perkataan. Boleh buka dalam surah Al-Muzammil ayat 6. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Artinya, dan daripada ketika malam maka ucap olehmu akan tasbih, dan ucap olehmu pula akan tasbih pada segala ketika di tepi siang hari, mudah-mudahan engkau dapat reda. Surah Taha ayat 130. Hadir wa hadir abidakullah. Ini adalah beberapa ayat tentang pentingnya untuk kita berzikir. Berzikir, tasbih, zikir la ilaha illallah, tahlil, tahmid, alhamdulillah dan lain-lain. Dan juga zikir isim mufrad. Jadi ulama dah bahas tentang zikir isim mufrad. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang bermaksud artinya, dan dirikan olehmu akan sembahyang pada dua tepi siang dan di dalam saat daripada malam, kerana bahawasanya segala kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan. Surah Hud ayat 114. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Artinya, dan mereka yang semalam mereka itu sujud dan berdiri kerana beribadat akan Tuhan mereka itu. Surah Al-Furqan ayat 64. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Artinya, adalah mereka itu sedikit daripada malam itu tidur mereka itu, dan pada ketika sahur adalah mereka itu mengucap istighfar, yakni memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Surah Dzariyat ayat 17 sampai 18. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Dan disebut, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka nyatalah bagimu daripada segala dalil Al-Quran ini bahawasanya adalah jalan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu memeliharakan dan segala waktunya, dan membaikkan akan dia dengan mengerjakan ibadat dan segala wirid atas jalan berkekalan. Dan dari kerana inilah sabda Nabi SAW, ahabbu ibadillahi ilallah alladzina yura'una syamsa wal qamara wa adillata li dzikrillahi ta'ala. Ini tak dijumpai. Kalau dekat sini dikata lam ajid makhrajahu ba'du. Aku belum menemukan takhrijnya menurut Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Yang artinya yang terlebih kasih hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala itu, iaitu mereka yang memeliharakan matahari dan bulan dan segala bayangan bagi menyebut Allah Ta'ala dan kerana ibadat kepadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada hari yang mulia ini, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah, dengan harapan juga insya-Allah kita sentiasa istiqamah dan kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.